para hadirin yang saya hormati sekalian, selamat datang ke sidang media konsert Nafas Cinta Khai Bahar. Bagi pihak Nova Music, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat meluangkan masa untuk menghadiri majlis yang dianjurkan pada petang ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nur Azmi, pengurusi My Creative Ventures, di atas sumbangan dana yang membolehkan Nova Music menganjurkan konsert ini. Dengan sumbangan daripada My Creative Ventures, begitu banyak penggiat-penggiat industri muzik dapat memperolehi pendapatan daripada penganjuran konsert ini, termasuk penyanyi, pemuzik, pengarah muzik, pembekal peralatan bunyi dan lampu, cameraman, ticketing agent dan sebagainya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Era FM yang bertindak sebagai radio rasmi konsert ini, yang sudah tentu akan meningkatkan lagi kegairahan penonton untuk menyaksikan konsert ini dengan hebahan yang akan dibuat dan juga perajuan yang bakal dianjurkan untuk memenangi tiket konsert secara fizikal dan virtual yang dijual. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Royal Trulan Hotel yang bertindak sebagai hotel rasmi. Sempena dengan bulan menyambut cinta bulan depan dan sempena dengan ulang tahun ke-6 pembabitan Khai Bahar dalam industri muzik, Nova Music dengan bangganya menganjurkan buat julung kalinya konsert Nafas Cinta Khai Bahar yang akan berlangsung di Petaling Jaya Performing Arts Center pada 12 Februari jam 9 malam. Dan konsert ini akan diadakan secara live dan secara fizikal, hybrid fizikal dan virtual, dan ini membolehkan bukan sahaja peminat-peminat Khai Bahar dari Klang Valley untuk menonton konsert ini, tetapi juga peminat-peminat beliau dari seluruh negara dan juga malah rantau Asia untuk menonton konsert ini. Sejak tiket mula dijual pada 31 Disember tahun lalu, dengan bangganya saya ingin mengumumkan bahawa kesemua 300 tiket untuk menonton konsert ini secara virtual telah habis terjual dalam masa beberapa jam sahaja. Ia mula dijual di One Tick. So tahniah Khai Bahar. Tiket konsert untuk menyaksikan konsert ini secara virtual masih boleh dibeli oleh peminat-peminat Khai Bahar, dan mereka boleh memperolehi tiket di ticketing agent Cloud Theatre dengan harga RM19.90 mulai hari ini sehingga 27 Januari bulan ini, dan pada harga RM29.90 mulai 28 Januari hingga hari konsert. Jadi kami sarankan untuk peminat-peminat mendapatkan tiket virtual untuk menyaksikan konsert secepat mungkin untuk mendapat harga terbaik. Pada malam konsert itu nanti, Khai Bahar akan mempersembahkan kesemua lagu-lagu hit beliau, bermula daripada lagu-lagu terdahulu seperti Bayang, Luluh, Nafas Cinta, dan juga hit-hit terbaru beliau seperti Sengsara yang kini berada di dalam top 10 carta era 40. Konsert ini juga menampilkan naib juara AJL 35 iaitu Aina Abdul dan juga Ratu Soundtrack Adira Suhaimi, penyanyi-penyanyi baru Ahmad Syafiq, Farah Ahmad dan Syira Aziz turut menjadi artis pembuka tirai konsert.
dengan penyediaan peralatan bunyi dan lampu yang baik, dengan persiapan rapi yang baik, dengan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh Kai Bahar sendiri, kami percaya konsert Nafas Cinta Kai Bahar bakal melakar satu lagi sejarah kejayaan Kai Bahar yang dalam 6 tahun beliau telah memenangi sejumlah 33 anugerah, termasuk 3 anugerah sebagai penyanyi lelaki popular dan dalam anugerah bintang popular berita harian. Jadi Kai Bahar, selamat maju jaya dengan konsert ini. Kita sama-sama nantikan konsert Nafas Cinta Kai Bahar. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarah Nova Music Encik Rosmin Hashim. Jadi jom macam ingin teruskan lagi sekarang ini dan ingin menjemput Chairman My Creative Encik Nur Azmi untuk memberikan sedikit ucapan silakan. Kami rasa berbangga kita dapat menjadi bangkit kepada industri ataupun pembangunan semula industri selepas pandemik, di mana kita tahu semasa pandemik hari itu industri agak tertekan, tidak ada konsert, tidak ada aktiviti luar yang dapat dibuat. Jadi apabila situasi sebegitu, pihak kerajaan, Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Informasi dan Multimedia memikirkan perlunya bantuan diberikan untuk restart ataupun jumpstart balik industri kita. So, jadi di situ timbullah dana daripada penjana yang diurus oleh kumpulan My Creative untuk membantu industri-industri kreatif yang bernama Creative Industry Recovery Grant. So, jadi sejumlah dana telah dibentukkan dan telah diagihkan oleh kumpulan My Creative kepada pemain-pemain industri, dan hasilnya pada hari ini kita lihat ialah antaranya konsert Kai Bahar yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Dan justru apabila selepas pandemik ini kita nampak situasi berbeza, kita bukan saja melihat kepada physical show ataupun persembahan secara fizikal, tetapi secara streaming, yang mana ini memerlukan satu pengetahuan baru kepada pemain industri. Dan sebab kalau dari show mungkin kita biasa tahu keperluan untuk sound arrangement, lampu, lighting dan sebagainya. Tapi apabila streaming memerlukan tambah pengetahuan lagi bagaimana untuk memberikan kualiti streaming kepada audiens yang juga membayar untuk melihat konsert yang berkaitan. So, jadi itu adalah satu cabaran baru, dan kita di kumpulan My Creative dalam kreatif industri di Kementerian sebelum dibuka, kita ada membantu kepada main industri seperti Baskers untuk mendigitalkan operasi mereka dengan membeli perangkat-perangkat digital. So, itu antara bantuan yang telah disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi daripada situ kita berharap sebagai antara kumpulan ataupun organisasi di bawah kementerian yang bertanggungjawab untuk membawa atau melonjakkan semula industri kreatif ini ke hadapan. Jadi kita berharap agar konsert yang dirancang akan berjaya dan seterusnya dapat memberi impak kepada pembangunan semula industri kreatif di dalam negara. Itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih dengan ucapan diberikan daripada Chairman My Creative Encik Nur Azmi. Alright. Jadi sekarang ni tanpa kita buang masa lagi guys, waktu yang dinanti-nantikan. Ini adalah waktu untuk perasmian konsert Kai Bahar Nafas Cinta dan juga sesi tanda tangan. Jadi sekarang ni
saya ingin menjemput Kai Bahar sendiri untuk kita nak merasmikan sekarang ni dan diiringi oleh Encik Azmi dan juga Encik Rosmin untuk kita tarik kita punya tirai kat belakang ni. Satu, tarik! Bang, baku sangkut. Baku sangkut, Sat. Cameraman sekali lagi. Risau balik. Tunggu Sat. Dia dekat akan. Sikit. Tengok kiri sikit. Tepi ni. So inilah poster untuk konsert yang akan melancarkan di DJ Pack. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini kerana memberi sokongan kepada kami semua. And thank you kepada penganjur konsert Nafas Cinta ini, Nova Music. Okay, dan terima kasih untuk sponsor Dewan dan juga bilik saya bersiap tadi, iaitu Royal Chulan Kuala Lumpur dan radio rasmi kita Radio Era. Thank you so much. Dan insyaAllah pada konsert nanti saya akan menyanyikan minimum 15 buah lagu, tak termasuk dengan duet. Mungkin akan jadi 17 ataupun lebih insyaAllah, sebab masih lagi dalam selection untuk pemilihan lagu. Dan apapun saya berharap konsert ini akan berjalan dengan lancar dan saya dapat memberi yang terbaik kepada semua penonton yang hadir pada konsert Nafas Cinta ini nanti insya-Allah. So terima kasih sekali lagi kepada semua. Ini ada beberapa bintang undangan juga kan. Lepas tu ada pula tadi kata ada bakat baru semua. So macam nak bahagikan supaya tak segan ataupun nanti audiens akan rasa dia orang tengok you, kenapa pula ada penonton baru sendiri pula kan. So macam mana tu? Mungkin saya boleh jawab tu. Okey, yang untuk artis pembuka tirai itu mereka akan membuat persembahan setengah jam sebelum konsert. Konsert sebenarnya berlangsung pada jam 9. Tapi sementara menunggu konsert itu berlangsung, sebab itulah kita mengadakan artis pembuka tirai yang ketiga-tiga artis yang disebutkan tadi, yang hanya akan membuat persembahan satu lagu setiap satu. Jadi ia tidak akan mengganggu perjalanan konsert yang akan berjalan pada jam 9 malam. Maksudnya dia sebelum Ya, sebelum apa tu, the actual concert. Jadi dalam 8.30 macam tu mereka akan membuka tirai konsert. dari segi Aina dan juga Adira, dia akan berduet dengan Kai juga, dia akan ada solo performance. Itu ada rahsia lah. Kena datang konsert nak tengok nanti bagaimana persembahan mereka nanti. Tak boleh nak bagi tahu semua. Nanti tu memang disebut sambil tapi boleh buat half lah kan? Correct. Sebab PJ Pack kapasiti tempat itu sebenarnya 600 lebih, tetapi disebabkan SOP kita cuma mempunyai 300 tempat duduk untuk dijual. Terus dari segi pemilihan artis, adakah Kai yang sebut nama artis ni ataupun cadang sendiri untuk Nova, dan untuk Kai sebelumnya awak pernah mewakili yang beberapa konsert tapi tidak jadi adakah ketika tawaran ini datang awak ada rasa ragu tak menerimanya ataupun kita sambil untuk orang? Saya jawab dulu, betul Kai ada jawab. Dari segi pemilihan Kai itu memang pemilihan daripada pihak Nova Music, kerana dia mempunyai jumlah pengikut yang ramai dalam IG, social media dia, dengan anugerah yang dia menang. Kai Bahar pun belum pernah membuat konsert sebelum ini. Semua faktor-faktor ini diambil kira dalam pemilihan Kai Bahar untuk melanjutkan konsert ini. Yang dua orang artis cadangan itu, adakah cadangan daripada pihak Nova ataupun itu pemilihan Kai? Itu cadangan daripada kami juga, tapi sudah tentu selepas berbincang dengan Kai Bahar dan dia terima cadangan itu, barulah kedua artis ini menjadi sebahagian daripada artis yang buat persembahan. Okey, untuk soalan tadi, sebenarnya saya tak ragu-ragu dengan peluang yang datang, especially seperti peluang sekarang lah mengadakan konsert.
Dan saya anggap apa yang berlaku yang lepas tu bukan ada rezeki dan mungkin ada hikmahnya, dan sebab setiap peluang tu kita tak ada nak expect benda tu sama ada boleh terjadi ataupun tidak. Yang penting kita perlu usaha lah, dan insyaAllah semoga semuanya akan berjalan dengan lancar. Rosman, kalau kita tengok tadi ada ramai yang berkira kan, itu macam kalau peminat bonus, tapi kalau pemerhati sudah memperhati kan, dia orang akan tanya macam lari sponsor virtual tu, sebab macam KFH macam tak boleh berdiri seorang, ada dua nama besar ni lah. Oh, okey. Tujuan kita memilih artis-artis ini untuk menyerihkan lagi. Kalau kita letakkan bahasa orang pun memang dah cukup kuat. Tapi kita pun tahu ada juga lagu-lagu di mana dia membuat persembahan secara duet, dan itu antara sebab mengapa kami menjemput mereka ini untuk menjaya konsert ini bersama dengan KFH. Jadi itu antara objektif dari si pihak penganjur. Kita nak memberikan kepelbagaian juga. Jadi untuk menjadikan konsert ini satu konsert yang orang beruja untuk menonton. Ya. Mungkin kan juga pernah berjumpa dengan Siti Nurjana ya. Adakah nama Nana disebut juga ataupun memang tak ada kawan rasa Nana dan itu sebenarnya kepada orang penyanyi? Ada juga dipertimbangkan, tetapi tidak ada rezeki untuk dia membuat persembahan pada malam ini. Jadi sebab itu beliau tidak terlibatlah. Tapi of course Kai pernah juga berduet dengan Nana. Jadi sudah tentu kita pertimbangkan Nana juga, tapi cuma tiada rezeki untuk dia tampil. Ada approach Nana ataupun hasil perbincangan kegelapan daripada yang saya sebutkan tadi, kena ada perbincangan dahulu sebelum sesebuah persembahan dipersetujui. Kan, kalau itu kan, kalau kita nak compare dengan zaman dulu, penyanyi mengambil masa yang agak lama untuk mengadakan sebuah konsert, sebab dia orang memikirkan repertoire lagu, sebab tak semua lagu sesuai untuk disebabkan kita konsert semua biasa. Macam Kai, dia orang masih muda, kita tempoh dalam investigasi pun baru. So apabila buat konsert, ada terdengar hati-hati ingin dan kan baru buat tahun dah nak buat konsert. Tapi saya tak fikir so Kai sendiri apa sebenarnya? Okay, bagi Kai tak pernah lagi dengar mana-mana penyanyi senior yang mengatakan saya ni baru awal lagi semua kan. Jadi saya anggap ini adalah peluang rezeki saya, di mana saya sendiri pun banyak juga tengok konsert-konsert seperti Aina Abdul, seperti konsert-konsert sebelum ni saya pernah pergi, dan dari situ saya rasa macam terfikir juga bila saya nak ada konsert, dan bila ada peluang macam ni, sedikit sebanyak saya pun banyak belajar dari konsert-konsert yang saya pernah tonton sebelum ni lah. Dan untuk konsert ni pula, insyaAllah saya sangat excited, sebab untuk menyanyikan 15 buah lagu tu bukannya perkara yang mudah untuk saya. Dan saya rasa saya perlu bekerja keras, perlu latihan yang lebih untuk dapat memberi yang terbaik untuk konsert Nafas Cinta ni, insyaAllah. Satu lagi tarikan memilih Kai, sebab Kai Bahar aktif menerbitkan lagu-lagu sepanjang 6 tahun pembayaran dia, banyak lagu-lagu hit yang dihasilkan. Jadi sebab itu bila seorang artis itu ada banyak lagu-lagu yang popular, itu antara ciri-ciri utama untuk seseorang penganjur tu menganjurkan konsert, perlu ada lagu hit yang banyak. Dan Kai Bahar dalam tempoh 6 tahun, bukan baru lagi, kita dah 6 tahun, dia agak lama juga. So dalam tempoh 6 tahun banyak lagu-lagu hit Kai Bahar, dan semua lagu-lagu ini akan dapat dipersembahkan secara live kepada peminat-peminat beliau. Sepanjang tu jam konsert nanti akan diiringi oleh orkestra, akan diiringi oleh pemuzik profesional dalam belas-belas lah. Okay. Kan dalam 15 bulan lagu tu adakah you nak ingin dapat tribute ke, ataupun you nak nyanyi pada lagu-lagu yang you pernah tahu, ataupun memang ini semua lagu-lagu sahaja?
ada juga lagu-lagu cover yang saya pernah cover sebelum ni, dan cuma pemilihan lagu tu belum ada lagi, dan insyaAllah saya akan buat undian lah dekat Instagram nak dengar saya lagu apa untuk lagu cover kan. And then yang lain tu lagu saya dan juga duet dengan penyanyi yang akan nantilah, insyaAllah. Berapa kos pembikinan konsep ini yang dana daripada yang Okey, sumbangan dana daripada My Creative Ventures sebanyak RM200,000 untuk pengajuran konsert ini. Tetapi pihak Nova Music mengeluarkan perbelanjaan lagi kerana untuk menganjurkan konsert RM200,000 tidak mencukupi. So ada tambahan perbelanjaan dari pihak Nova Music sendiri. Dalam suku juta lah. Masa dari tahap My Creative Ventures ni kan, apa kriteria yang membuatkan pihak bersetuju untuk bekerjasama dengan saya? Okay, dari segi proses permohonan, kita dapat banyak permohonan juga, dan banyak ada juga lain yang dapat. Dia pemohon propose apa program dia nak buat, kemudian kita ada industri panel yang akan menilai, dan industri panel tu yang akan memberi recommendation berapa sepatutnya kita bantu. So, jadi ini across, bukan saja untuk sembahan, termasuk juga untuk yang seni visual dan lain-lain lah yang kami bantu. So, itu dia punya kriteria tu mengikut yang sebab lain segmen lain dia punya kriteria, tapi kita bersandar pada industri expert yang bantu kita dalam menilai permohonan. Ada panel. Ya. Okay. Ada lagi soalan nak diketengahkan? Bila konsert ni dah laris kan, so adakah dah masuk perancangan konsert itu? Ataupun buat dua edisi sebab dan seat limited kan? Jadi apa yang perlu kita buat dengan pendapatan yang kita terima daripada konsert ini, kita dapat menganjurkan konsert seterusnya. So itu tujuannya. Jadi katakan sumbangan dana yang awal ini membolehkan kami mendapat pendapatan untuk menganjurkan lagi konsert dengan artis-artis yang lain. So itu perancangan Nova Music lah. So dari ini langkah awal kami untuk menganjurkan konsert. Jadi selepas ini kami merancang untuk menganjurkan lebih banyak konsert di masa hadapan. Baiklah, terima kasih dengan jawapan. Ada lagi soalan? Sila. Malam ni nanti ada virtual dan juga ada online ke so ada elemen surprise ke, ada yang luar biasa yang ingin kita ketahkan pada malam. Okey, satu perkara yang Club Theatre yang mengendalikan video streaming. Satu perkara yang ramai peminat suka ialah ada interaktif. So maksudnya penonton-penonton boleh bagi komen, boleh meletakkan emoji dan sebagainya. So itu salah satu tarikan di mana penonton virtual boleh melibatkan diri dalam konsert itu sendiri. Jadi itu antara tarikanlah untuk penonton virtual menyaksikan konsert ini. Terus adakah konsert ini akan dirasakan untuk Ya, kita akan rakam konsert ini, tapi sekarang ni dari segi format fizikal tu kurang pasarannya. Ya, so lebih kepada bentuk digital. So bagaimana kita nak monetize kemudian kita belum finalize lagi, tapi memang akan dirakam untuk dijual dalam format lain kemudian. Tapi itu memang dalam rancangan kami juga. Dia rasa nak jaga dari segi
tengok online tu kan, supaya tak berlaku benda yang tak hilang dunia juga sebab live tentang kebenaran kan, apa you punya jangan risau. So itu Club Theatre, mereka tahulah sebab mereka pernah mengendalikan live streaming ini. So yang demi link tu memang tak boleh share lah, link untuk konsert tersebut. Jadi ya, Dr. ya bijak untuk cari cara untuk loophole kan. Ya, so kita tak boleh nak tutup semua kan. Tapi itulah antara cara-cara yang kita boleh buat. Dan juga ada macam jika ada masalah teknikal disebabkan oleh Club Theatre, maka mereka akan membenarkan yang pembeli itu untuk menonton konsert keesokan harinya jika ada. Okey, so ini nak memastikan sesiapa yang membeli tiket virtual itu akan dapat menyaksikan konsert itu tanpa gangguan. Tapi kalau gangguan itu disebabkan oleh internet connection yang lemah daripada pembeli, itu bukan salah penganjur lah. Okey, so jadi itu kira dia punya macam warranty lah daripada pengendali live streaming virtual concert ini. Bagaimana persiapan menjelang konsert tu nanti? Bagaimana daripada segi kelas vokal ke ataupun pergi gym untuk stamina semua, macam mana persiapan kan menjelang konsert? Okey, semua perkara itu memang perlu membuat latihan. Dan sekarang ni pun kita orang tengah untuk siapkan arrangement untuk konser nanti, dan dari segi vokal kelas semua tu insyaAllah akan ada. Dan untuk memantapkan stamina semua kan, itu memang rutin harian saya lah. Alright, dan insyaAllah akan dimudahkan nanti insyaAllah. Setakat ni saya rasa peminat-peminat Kai semua very gentle. So kita tidak ada terima sebarang masalah dari situ. Sebab walaupun mereka tidak dapat menyaksikan secara fizikal, mereka masih ada peluang untuk menyaksikan konsert ini secara virtual. Jadi saya harap mereka datang menyaksikan konsert ini secara virtual lah, kerana tiket yang fizikal sudah habis. Untuk yang virtual tu ada tak anggaran berapa yang ada target? Well, macam kita punya target, of course kita nak make sure kita cover the cost lah. Kalau kita spend 250,000, at least cover the cost supaya kita boleh buat lagi. Jadi kalau kita tak dapat nak cover cost, then agak sukar untuk kita menganjurkan konsert lagi. Jadi target kita sekurang-kurangnya untuk recover kita punya cost. Jadi dengan cost tu kita boleh invest melabur dalam acara konsert yang lain. Tapi of course sebagai businessman sudah tentu kita mahu keuntungan. Okey, tapi sekarang cover cost, dan of course kalau dapat keuntungan tu itu kita haraplah, itu yang kita harapkan. Baiklah, ada lagi soalan yang ingin dianjurkan? Terima kasih dengan jawapan demikian dan soalan. Ada lagi? Tadi okey, semua clear semua alright. Okey, terima kasih banyak dengan soalan-soalan yang diberikan kepada pihak media dan juga kepada VIP kita, Kak Bahar, juga kepada Encik Rosmin dan juga Encik Azmi.